العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا وارض اللهم عنا والدينا ومشايخنا ومعلمينا وعن أولياء أجمعين. Alhamdulillah, insyaAllah kita sambung lagi pengajian kita sehinggalah ke masa akan datang. Jadi selamat ber-PKP di hujung-hujung Ramadan ni. Okey, pada buku surat okey sahabat, pada muka surat 103 insya-Allah. Muka surat 103 Al-Faslus Salis Manahijul Istidlal Al-Kalamiyah. Okey, dalam bagi saya buku ini bab yang paling penting adalah bab yang ketiga ini, Faslus Salis ni, iaitu berkenaan dengan metodologi pendalilan kalam ataupun metodologi istidlal kalam. Okey, kita baca sikit mukadimah. Ta'riful manhaj, al-manhaj awal minhaj wa jam'uhu manahij. Maknahu luqatan at-tariqul wadih. Jadi manhaj ni maksud dia apa? Jalan yang jelas, apa jalan yang terang, jalan yang lurus. Amal mustalahan, dari sudut istilah, fa innal mafhum al-manhaj la yutadawal bisyakli ilmi al-akademi al-hali ila al-mutaakhiran. Ni tak ada apalah, mencuba runtutan daripada penulis. Dia kata kefahaman manhaj ini tidak dibahaskan dalam bentuk akademik dan juga ilmiah kecuali akhir-akhir ini. Wa tahdidan ma'a zuhuri ahadi abrazil aqsam falsafah al-hadithah wa hiya musammah bil falsafatil kalam. Okey, jadi berserta dengan itu munculnya satu cabang ilmu, ilmu falsafah moden yang dinamakan sebagai ilmu falsafah ilmi atau philosophy of science, falsafah sains. Jadi falsafah sains ini membincangkan tentang imkanatul ma'rifah, haqaiq, tentang the truth, validity, reliability, tentang kesahihan, keabsahan, kemampuan untuk menghasilkan ilmu, cabang-cabang ilmu, dan berkaitan dengan makrifah, bagaimana grounded teori, kaedah membina teori ataupun yang berkaitan dengan pembinaan sesuatu bidang ilmu. Jadi setiap bidang ilmu ada falsafah sains ya. Kalau kita tengok falsafah, ada falsafah sains. Kalau kita tengok falsafah itu sendiri, ada falsafah kepada falsafah ilmu. Begitu juga dengan ilmu kalam, dia ada falsafah. Jadi semua itu adalah merujuk kepada philosophy of the science, philosophy of science. Sains dalam bahasa Inggeris ni bukan bermaksud sains yang kita faham macam sains tu adalah benda-benda eksperimen dan sebagainya, tetapi sains ini adalah knowledge, ilmu. Haitsu asbaha yani majmu' min majmu'il ma'lumati wal haqa'iq wal mafahim wa turuqul kulliyah allati yudarrisuha at-talib ilmu muayyan, iaitu bersangkutan ataupun berkaitan dengan himpunan maklumat dan juga haqaiq, wal mafahim kefahaman, dan waturukul kulliyah, dan jalan ataupun kaedah umum, kaedah yang universal yang mana dipelajari oleh pelajar dalam ilmu tertentu. Wa bi'iratil ukhra huwa majmu'atul qawaid wal asalib wal adawatil ammati allati tashakkalu kharitat tariq wajib al bahis iltizam biha wasairu 'alaiha fi dirasati al-mawdu'. Okey, dalam ungkapan yang lain, falsafah manhaj ini adalah himpunan kaedah dan juga metodologi dan juga adawat ammah, kaedah umum, allati tashakkalu kharitah, yang mana membentuk yang menjadi kharitah. Orang kata apa? Kharitah ini adalah peta, kerangka, framework. Kita kata dalam istilah yang lebih tepat itu framework, yang mana yang perlu diikuti oleh pengkaji dan juga dalam mengkaji sesuatu topik ataupun perbahasan. Wal mu'alajatu li mushkilatil bahas, dan menyelesaikan problem statement, problem kajian tersebut, permasalahan kajian. Min ajli tawassul ila nataij, yang mana perkara ini ataupun kalau dia mengikut manhaj ini untuk sampai kepada satu natijah, conclusion ataupun finding
wal ajwibah al matlubah, dan menjawab jawapan-jawapan yang dituntut ataupun yang dicari. Wa ijadul hulul al munasabatu, dan mencari ataupun mewujudkan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang ditimbulkan. Okey, tafri'atul manhaj. Wa qad urifa bi ta'rif mukhtalifah. Okey, metodologi ini ataupun manhaj ini dalam definisi yang berlainan, dia adalah fannu tanzimus sahih li silsilatin minal afkari adidah. Dia adalah satu ilmu ataupun satu bidang yang menyusun, yang mensistematikkan rantaian pemikiran yang pelbagai, imma min ajli kashfi 'anil haqiqah, iaitu untuk mencari ataupun untuk menemukan kebenaran, hina nakunu biha al-jahilina, hina takuna biha al-jahilina aw min ajli burhana 'alaiha, ataupun untuk orang yang baru tak pernah tahu benda tersebut dan dia nak cari jawapan, ataupun untuk tujuan pembuktian, burhanah 'alaiha lil akharin hina takunu biha arifina, yang mana yang di kalangan orang yang mengetahui. Jadi orang yang mengetahui lah, dia nak membuktikan benda tersebut, dia nak justify benda tersebut kepada orang yang tidak mengetahui. Okey, definisi yang kedua, manhaj ni banyak definisi dia, tapi tak apa, kita baca, mudah-mudahan ada manfaat. At-tariqul muaddi ila al-kashfi 'anil haqiqah fil ulum, iaitu metodologi ataupun jalan ataupun kaedah yang membawa kepada penemuan berkenaan dengan hakikat sesuatu ataupun dalam bidang ilmu. Biwasatati ta'ifatun minal qawaid al-'ammah tuhaiminu 'ala sayri al-'aqli wa tuhaddidu 'amaliyati hatta yasila ila natijah ma'lumat, iaitu melalui sekumpulan daripada kaedah-kaedah umum yang mana yang perlu diikuti oleh akal, wa tuhaddidu, dan menentukan bagaimana aktiviti tersebut, hatta yasila, untuk capai kepada natijah yang diketahui. Okay, yang ketiga, adatul lati, iaitu adat ataupun alat medium yang digunakan, yastakhdimuha al-bahisu lil wusuli ila qaradihi wa ghayatihi, iaitu alat yang digunakan ataupun medium yang digunakan ataupun instrumen lah, kita kata adat ni lebih tepat, kita kata instrumen yang digunakan oleh pengkaji lil wusuli ila qaradihi, untuk nak capai kepada gharad, tujuan dia, wal inkishafil haqiqah, dan bertujuan untuk menemukan kebenaran, au usulu ila ma'rifah, ataupun untuk nak capai kepada pengetahuan. Jadi mana-mana ilmu, kalau kita tengok fuqaha, usuli, balaghi ataupun nuha, mantiqiyin, mutasawwifin, siapa lagi, ulama muhaddisin, semuanya ada manhaj. Kalau kita tengok kajian-kajian moden, semuanya mengkaji takhrij manhaj takhrij, manhaj kitabah, metodologi menulis Imam Bukhari, metodologi penulisan hadis Imam Ar-Razi, Imam Muslim, metodologi tasawuf oleh Az-Zarruq, okey, metodologi ataupun qawaid oleh Raisuni, itu semua ada adalah merupakan kita mengeluarkan, sebab setiap orang bahis ni, setiap ulama ni, dia ada metodologi dalam pemikirannya ataupun dalam kajiannya ataupun dalam kaedah pengeluaran fatwa, pendapat, teori, apa-apa saja, semuanya ada manhaj. Dia bukan ambil tepi jalan. Okey. Yang keempat, al-uslub atau tariqah allati yattabi'u al-bahisu atau al-alimu fi mu'alajati mawdu' al-bahsi bihadaf al-wusul ila natijah muayyanah, iaitu uslub ataupun jalan yang diikuti oleh pengkaji ataupun orang yang alim dalam menyelesaikan perbincangan ataupun kajian dia, yang mana bertujuan untuk sampai kepada natijah yang tertentu. Yang kelima, bahsu fil hujjatil masadir, iaitu kajian berkenaan dengan bentuk penghujahan sumber-sumber, wa tariqul istifadatu minha, iaitu jalan untuk kaedah untuk mengambil faedah daripada ataupun mengambil istifadah daripada masadir tadi, bi idafati ila manhajih mantiqiyah wa tariqah, dengan tambahan kepada manhaj mantiqiyah, logik punya method, dan juga historical method, dan digabungkan benda tersebut. Okey. Jadi berdasarkan kepada definisi tadi, kita tengok muka surat 1 1 6
105. Jadi kita tengok wabitali qad tazidu muhimmatu kashfi 'an al-mahanij ilmu kalam al-ghumud dan khususan annahu wudi'a bil asl bayani haqiqatul manhaj fil bahs al-ilmi aktharuha min al-kawn mawdu'at al-bayan manhaj ulu fi zatiha ولذا تكون مظان هذه التعريفات عادة في قواعد kitabah al-ilmiyah. Jadi begitulah kalau kita tengok dalam ilmu kalam, terdapat juga manhaj yang diikuti oleh mutakallimin dalam menyelesaikan isu-isu yang berlaku ataupun membuktikan aqaid ataupun mendirikan istidlal ataupun mempertahankan daripada syubhat-syubhat. Jadi berdasarkan kepada definisi tadi, maka kita dapat penulis datangkan dia punya conclusion dia pada muka surat 105 perenggan yang bawah, al-tariq alladhi yaslukuha al-bahisu fil isbatil mahmulatil mawdu'atil qadaya mabhusa anha fil ilmi, iaitu jalan ataupun kaedah ataupun metod yang diikuti oleh pengkaji untuk mengisbatkan al-mahmulat. Mahmulat ni, mahmul iaitu kandungan bagi maudu'at. Jadi subjek, maudu'at ni subjek, mahmulat ni predikat, maksudnya penjelasan bagi subjek yang tersebut. Al-qadaya al-mabusah, isu-isu ataupun topik-topik yang dikaji, anha fi ilmi wa adatul mu'tamadah, dan alat ataupun instrumen yang dipegang ataupun yang dirujuk, muktamad yang dipegang, fil kashfi 'anil ahwal, yang berkaitan dengan expose untuk membuka ataupun menemukan ahwal wal haqa'iq mawdu'at qayyada lil dirasah, iaitu topik-topik yang dikaji yang berkaitan dengan kajiannya. Jelas tentang manhaj. Jadi fal manhaju muka surat 106 lahu hissiyatani lin nazar. Jadi manhaj ni ada dua aspek ataupun dua kutub. Al-ula tatamathalu fil bahsi 'an tariq al-ansab allati tumkinu al-bahisu min al-isbat mahmulati al-qadaya fil masail al-ilmi wa mawdu'atiha. Okey, yang pertama iaitu berkaitan dengan kajian untuk mencari jalan yang tepat, yang bersesuaian, yang mana yang boleh pengkaji ini mengisbatkan mahmulat al-qadaya, hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang dibincangkan, masail ilmi ila mawdu'atiha, sehinggalah kepada subjek yang dibincangkan. Yang kedua, adawatul mu'tamadah. Okey, jadi metod manhaj ini dia juga adalah instrumen yang dipegang untuk nak expose ataupun untuk nak mengkaji berkaitan dengan ahwal mawdu'at, keadaan mawdu'at ilmi. Contoh kalau kita tengok dalam ilmu kalam dibincangkan tentang isbat Allah SWT. Jadi bagaimana kaifiyatul isbat, itu adalah kaifiyatul manhaj istidlal fi isbati wujudillah SWT, iaitu metodologi untuk membuktikan ataupun mengemukakan dalil, sama ada menggunakan dalil akli ataupun dalil nakli. Itu cara yang kita nak praktikkan. Kalau akhazna masalah, okey, contoh dari ini, bagi contoh qadiyatul asliyah, iaitu isu yang dibincangkan dalam ilmu kalam, seperti kaedah Allahu mawjud. Jadi Allah itu adalah wujud. Jadi untuk menyelesaikan isu ini, maka di situ ada dua jalan. Yang pertama ia ikhtiyarul adat, iaitu kita memilih kaedah ataupun adat yang paling sesuaian bagi kajian tersebut untuk nak menyelesaikan masalah Allah SWT. Hal sayakunu bahsul hissiyan, sama ada kajian kita itu bersifat hissi, baca indera, ataupun akli ataupun nakli. Ini merujuk kepada dalil lah. Sebab hissi ini adalah madarikul ma'rifah, kita kata sebagai jalan untuk mendapat pengetahuan. Jadi sama ada melalui hissi, akli ataupun nakli. Murakkaban min bahuma, ataupun dalil tersebut terdiri daripada dua ataupun tiga susunan tadi, atau jami'uha, ataupun kesemuanya sekali. Jadi kita menggunakan macam-macam metodologi untuk nak membuktikan tentang kewujudan Allah SWT. Jadi fal manhaj huna yakunu fi ikhtiyaril adat ansab lil bahsi fil mawdu'. Ini metod di sini adalah bila kita memilih instrumen ataupun alat ataupun adat, metodologi yang bersesuaian bagi untuk nak menyelesaikan isu ini, bihaisu yahsulu biha al-ittirad, yang mana dia dapat menyelesaikan istirad ni macam apa? Dapat menghimpunkan semua maklumat yang berkaitan dengan perkara tadi. Anna hadzal mawdu' mahma taqarrar fi hadzal ilm muayyan. Okey, sama ada
benda itu berulang-ulang dalam satu ilmu tertentu, fal bahsu bidati al-adati. Okey, yang kedua tariqul isbat mahmul al-mawdu', iaitu jalan untuk kita ataupun metodologi untuk mengisbatkan mahmul bagi mawdu'. Dan subjek ataupun predikat bagi subjek. Ai kaifa sa'ansibu al-wujud ila Allah. Ya, bagaimana kita nak menisbahkan wujud itu kepada Allah SWT. Itu kita nak iz'an, nak ilzamkan orang ataupun dengan memberi sebarang bentuk hujah yang bersesuaian, yang bertepatan dengan perkara yang nak kita buktikan. Okey. Hal sa'ahtaju fi isbati hadza hamli qiyas al-aqli iqtirani atau qismah aqliyah atau tariqus salis ghairihima. Jadi adakah di sini kita memerlukan kepada untuk nak mengisbatkan predikat ataupun kandungan terhadap maudhu' tadi melalui qiyas aqli. Qiyas aqli seperti mana kita katakan al-alam hadis wa kullu hadis la budda minal muhdis. Al-alam lahu muhdis. Alam itu adalah hadis. Setiap yang hadis itu perlu kepada pencipta, pengada, pengwujud, maka alam ada pencipta. Jadi secara automatik itu adalah qiyas akli, ataupun kita menggunakan qiyas akli al-ikhtirani yang saya maksudkan tadi, ataupun qismah akliyah. Qismah akliyah ni adakah al-alam imma qadim wa imma hadis. Itu antara kaedah qismah akliyah. Alam sama ada qadim ataupun hadis. Contoh, kalau qadim maksud tidak ada pencipta, dia jadi sendiri, ataupun hadis yang ada pencipta. Okey, fasabata istihala alaihi al-qidam. Sebenarnya bila alam itu qidam, maka akan ada dua qidam, dua qudama, iaitu Allah dan juga alam. Ataupun bila alam itu qidam, maka dia tidak memerlukan Allah, seperti kita bahas dalam bab iftiqar wal istithna. Jadi alam itu memerlukan kepada pencipta. Jadi bila perlukan kepada pencipta, maka alam itu adalah hadis. Itu antara qismah akliyah. Ataupun tariqus salis al-marfu'. Tariqus salis yang maksudnya jalan yang ketiga selain daripada jalan melalui qiyas akli ihtirani ataupun qismah akliyah. Semua ini berkaitan dengan logik. Wabitali sayakun manhaj kalami huwa tariqatut ta'alumuli ma'al hataini. Jadi kita dapati kaedah manhaj kalami ini ataupun metodologi kalam ini, dia adalah kaedah untuk kita berinteraksi dengan ma'ahataini muhtamataini ta'amulan muttaridan, berinteraksi dengan jalan kedua-dua perkara yang penting ini dengan interaksi yang muttarid. Muttarid ni yang memberi faedah, yang memberi hasil kepada pembuktian tadi. Okey, wa aidan hadza mimma sayu'inuna ala tasnif al-madaris kalam yang muqtada bihasab at-tariq al-muttaba'ah fil manhaj fa naqulu masalan. Okey, di sini maka kita tengok membantu kita untuk kita nak menyusun apa panggil school ataupun madrasah kalam yang berbagai ini berdasarkan kepada jalan yang kaedah-kaedah yang diikuti dalam manhaj tersebut. Fa naqulu masalan madrasah salafiyah la taqbalu qiyas aqli fi isbati wujudillah wastasta'id anhu bil fitrah. Okey, jadi madrasah salafiyah ni mereka tidak menerima qiyas akli dalam mengisbatkan kewujudan Allah SWT dan menggantikan dia dengan fitrah. Maksudnya dia kata kewujudan Allah SWT ni diketahui dengan fitrah. Kemudian madrasah Asy'ariyah tabhasu fil mawdu'atil qadaya aqdiyah bil hissi wal aqli wal khabar as-salih hakaza. Manakala madrasah Asy'ariyah pula, dia membincangkan isu ini berdasarkan kepada dalil hissi, akli dan juga khabar sadiq. Hissi itu panca indera, akli akal, wal khabar sadiq. Dan khabar sadiq ni termasuk mutawatir, hadis mutawatir. Dalil khabar sadiq ni iaitu benda yang dibawa oleh ramai orang. Contoh khabar tentang sesuatu negara yang kita tak pernah tepi, tapi orang semua cerita benda tersebut, itu ada. Jadi kewujudan Allah ini sebagai salah satu daripada khabar mutawatir. Okey, jadi bagaimana cara untuk kita nak berinteraksi dengan perkara tersebut? Okey, kemudian kita tengok ni bagi contoh je lah. Okey, usul istidlal, mafhum istidlal wa aqsam. Istidlal maknahu talabul dalil. Istidlal lah, ini tadi kita tengok manhaj, ini tengok istidlal pula. Istidlal adalah
menuntut dalil. Sebab sin tu kan istidlal, alif sita tu istidlal sebagai istighfar. Aw talabul majhul tasdiqi wa tawassul ila biwasatil ma'lum, iaitu mencari ataupun menuntut perkara yang tidak diketahui untuk yang dicapai oleh melalui perkara-perkara yang diketahui. Ataupun intiqalu fikri minal ma'lum tasdiqi al-muqaddimat ila majhul tasdiqi natijah. Okay. Yang definisi yang kedua ni lebih jelas, iaitu perpindahan pemikiran daripada perkara yang diketahui secara tasdiqi, iaitu yang rujuk iaitu sebagai muqaddimat, kepada majhul tasdiqi iaitu an-natijah. Macam saya buat contoh tadi, al-alam hadis wa kull hadis la budda lahu minal muhdis fal alam lahu muhdis. Okay, itu antara contohnya. Wa hadza intiqal fikri bi ya'khudhu salasa suwar la yakhruju minha. Jadi kita pergerakan pemikiran tadi maksud daripada maklum tasdiqi kepada natijah, imma ay yakuna intiqal min al-juz'i ila juz'i. Sama ada pergerakan tadi ataupun perubahan daripada juz'i kepada juz'i. Itu dipanggil sebagai apa lagi apa? Tamsil. Okey, juz'i kepada juz'i dipanggil tamsil. Kat sini nahudaka mawdu'aini mutasyabihaini, iaitu dua perkara yang sama apa bagaimana seumpama, seperti yang ada persamaan. Wal hukmu ahada ma'lum, dan salah satu tu kita maklum. Seperti arak tu adalah maklum, memabukkan, dan memabukkan itu adalah haram. Jadi arak itu adalah haram, itu adalah juz'i. Kemudian benda yang lain juga juz'i, benda yang lain juz'i seperti contoh toli memabukkan, maka dia mengambil hukum yang diambil oleh arak sebab ada tasyabuh. Ini dipanggil qiyas tamsil. Okey. Zalika hukmu qaswat sebelah 108 istinadi ila tasyabuh mawjud bainal mawdu'aini. Jadi dia bersandarkan kepada persamaan tadi di antara dua perkara. Jadi sebab tu antara bentuk ataupun kaedah qiyas tamsili ni, dia bukan kita kata di sini kalau dalam mutakalimin mereka menggunakan kaedah qiyas ghaib ala syahid, iaitu qiyas kepada syahid, alam syahadah yang dapat kita tengok secara sahih, kemudian dengan alam ghaib. Alam ghaib itu bukan Allah, tetapi merujuk kepada ma ghaba 'anil hawas, apa yang tidak dapat dicapai oleh akal pemikiran. Jadi kita qiyas begitu. Maksudnya kalau keadaan kita yang alim, kita dia ada ilmu, maka Allah SWT juga lebih berhak untuk ada ilmu, sebab dia yang mencipta kita. Tapi yang kita pastikan di sini, ilmu Allah SWT itu berlainan daripada ilmu kita. Kalau ilmu kita itu didahului dengan kejahilan, maka ilmu Allah SWT tidak didahulukan dengan kejahilan. Begitu juga dalam bab wujud apa semua dikiaskan kepada al-ghaib ala syahid ala ghaib. Itu dia. Tapi istilah tersebut adalah istilah yang zanniat, istilah yang lemah, istilah yang tidak disepakati. Okey, wa hadza ma yusamma bil qiyas tamsil. Nampak? Di sinilah dinamakan sebagai qiyas tamsil atau qiyas ghaib ala syahid fil aqliyat. Ni dia ada jelaskan. Iaitu qiyas yang merujuk kepada qiyas ghaib ala syahid yang saya sebut tadi. Ghaib itu ma ghaba 'anil hawas. Bukan Allah SWT sahaja. Berkaitan dengan mizan, hari kiamat dan sebagainya, malaikat dan sebagainya. Syahid yang dapat kita capai melalui panca indera fil aqliyat wa yusamma qiyas bi istilah al-fuqaha. Okey. Qiyas tamsil ini dalam yang saya sebut arak dengan tadi tadi, itu adalah qiyas juz'i ala juz'i. Arak juz'i, tadi itu juz'i. Okey, boleh faham tak sahabat-sahabat di Facebook dan juga di Google Meet? Kalau tak faham, saya akan boleh bagi faham lagi. Ada respon sikit. Ada faham? Faham tak apa yang kita baca ni? Tak laju sangat pula. Okey. Yang kedua, au yakun intiqal min al-juz'i ila al-kulli. Nah, kalau kita kata dalam istilah yang lain, yang tadi adalah deduktif ataupun induktif.
Selalu tertukar di antara induktif dengan induktif. Tak kisah kita pastikan. Okey, yang kedua ayakunu intiqal minal juz'i ila kulli. Contoh ai annaquma annana naqumu bidrasa. Allah, minta maaf. Tak apa, nanti tengok rakaman dekat Facebook. Okey. Ini berkenaan dengan kita dah jelaskan tadi tentang maksud metodologi, maksud istilal, kemudian kita tengok kaedah-kaedah istilal. Okey. Okey. Ai annana naqumu bi dirasatil afrad al-mahiyah muayyana fa nakshifu an amri mushtarak baina kulli hadhihi afrad fa nahkum an hadha al-amru thabit li tilka al-mahiyah mawjud fi jamil afradiha wa hadha ma yusamma bi istighraq wa imma tam wa imma naqis. Okey. Intiqal min juz'i ila kulli, iaitu daripada pergerakan ataupun pemindahan daripada juz'i kepada kulli. Maksudnya kita buat istiqra', kita tengok Muhammad, Ali, Sofia dan sebagainya. Kemudian kita dapat hukum contoh di pelajar satu pelajar sekolah dalam kelas kita kan. Kita ada 40 orang. Jadi kita istiqra' seorang-seorang. Kemudian kita dapati semua pelajar kita ni tinggal di luar bandar contohnya, ataupun tinggal di rumah pangsa. Jadi kita dapat keluarkan hukum kuli, hukum yang general ataupun teori yang general. Kita berkata semua pelajar kelas 4A contohnya tinggal di kampung contoh, ataupun tinggal di rumah pangsa. Okey, itu antara kita keluarkan perkara kuli daripada istiqra' yang kita lakukan tadi. Istiqra' ni dia macam survey lah. Kita tertabuk juz'i, kita satu persatukan. Okey. Fil bad'i mawdu' kulli wa bitali yu'rafu kita dapat tahu amru mushtarak baina kulli hadhihi afrad. Kita dapat tahu apa benda persamaan di antara perkara-perkara yang kita survey tadi. Fa nahkum anna hadha amr sabiq li tilka mahiyah mawjud fil jami'il afradiha wa hadha ma yusamma bi istiqra' au imma tam au naqis. Dinamakan sebagai istiqra'. Okey. Yang ketiga, au yakun intiqal. Istiqra' yang kedua, tam ni secara sempurna. Maksudnya semua kita kata macam kalau sampel tu duduk dalam purpose sampling, maksudnya duduk dalam satu tempat dan satu kelas, itu kita kata istiqra' tam. Tapi kalau kita kata kita ambil sampel sebahagian saja, gunakan Morgan ke apa ke, itu kita ambil sebagai istiqra' nakis, dipanggil sebagai istiqra' nakis. Dan kita tidak survey semua orang satu suruh menurut Malaysia ni, tapi kita ambil 500 responden untuk kita buat sebagai hukum general. Tetapi hukum tadi adalah bersifat zonni, bukan qat'i. Bila dia istiqra' nakis, dia mesti hasil dia itu adalah zonni. Kalau istiqra' tam, maka hasilnya itu adalah qat'i. Dan sebab contoh 40 pelajar tadi, kita dah survey satu persatu. Kita semak. Okey. Au yakun intiqal min al-kulli ila juz'i ay yasbut lana fil bad'i mawdu' kulli wa biltali yu'rafu hukm juz'i mawdu' li indraji tahtifiha wa hadha ma yusamma bil qiyas mantiqi. Okey, yang ketiga ini adalah qiyas mantiqi yang dikatakan intiqal min al-kulli ila juz'i. Okey, macam mana saya nak sebut? Jangan saya bagi contoh tadi. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir itu adalah ahkam kulli. Kemudian kita applykan ahkam itu kepada alam. Sebab alam ni dia ada alam mutaghayyir, sebab alam itu dia ada sifat berubah dengan musyahadah kita. Maka kita dapat konklusi natijah daripada dua mukadimah tadi, alam itu adalah baharu. Sebab alam berubah dan setiap yang berubah itu adalah baharu, maka alam itu adalah baharu. Okey, itu cara dia. Jadi kes mantiqi ini dia adalah kes yang qat'i, kes yang banyak dipakai dalam ilmu akidah. Jadi wajhatul hasar fi hadha thalasa, dengan kita menghimpun ketiga-tiga ini, ya anna la budda minal munasabati baina dalil wal madlul fa in kana munasabah. Okey, dia mesti ada munasabah, keselarian di antara dalil dan juga madlul. Lagi dalil lain, madlul lain. Dia mesti dalil dan madlul tu mesti ada munasabah, ada keselarian. Okay. Ihtimalu dal al wal dalil ala madlul natijah fa huwa qiyas. Dia kata sekiranya dal dan wa huwa dalil ala al madlul itu adalah ala al madlul natijah, dinamakan sebagai qiyas.
Okey, contoh okey, kita kena beza dulu apa itu dal, apa itu dalil, apa itu madlul. Okey. Kita buat ulang kaji sikitlah. Ini saya dah contoh dalam mantik. Okey, dal ketukkan pintu. Kamu tulislah sikit ketukkan pintu ataupun bunyi pintu diketuk, itu adalah dal. Okey. Dalil. Okey. Madlul. Okey. Sekejap. Dal. Bunyi. Okey. Ada orang ketuk. Okey. Dalil bunyi. Okey. Okey, dal itu adalah ketukan pintu. Dalil itu adalah bunyi. Madlul maksudnya yang menunjukkan bunyi tadi, itu adalah madlul, orang yang ketuk pintu tadi. Okey, contoh kalau nak tak mau pening, kita ambil contoh lain pula. Okey, dal, kita ada dalil, ada madlul. Okey, madlul contoh bab solat. Solat wajib. As-solat wajib itu madlul. Dal aqimus solat, dalil aqimus solat. Aqimus solat. Al-amru yufidu wajib. Okey. Okey, contoh ayat aqimus solat. Okey, dal di situ adalah dalil dulu. Dalil di situ adalah aqimus solat. Ayat aqimus solat itu adalah dalil. Dal apa dia? Dal al-amru yufidul wajib. Setiap fi'il amal memberi maksud wajib. Madlul dia apa? As-salatul wajib. Solat itu adalah wajib. Faham tak? Okey, kalau tadi dal tadi, dalil adalah bunyi ketukan pintu. Madlul itu bila kita tahu ada bunyi ketukan pintu, maka ada orang yang ketuk. Dal di situ bila ada bunyi ketukan pintu, maksudnya ada orang. Nampak? Itu perbezaan dal, dalil, madlul. Okey, boleh faham? Saya dah bagi contoh banyak ni. Okey, contoh dalam akidah pula. Okey, dalil. Okey, dalil alam. Madlul wujud Allah SWT. Wujudullah. Okey. Jadi setiap yang wujud ada mujid. Ataupun likul asbab, kulli wujud lahu, kulli mawjud lahu mujid. Okey, alam wujud. Alam itu adalah dalil. Madlul dia adalah wujud pencipta ataupun wujud Allah SWT. Jadi dal dia adalah setiap yang wujud ada pencipta. Okey, banyak dah saya bagi contoh. Boleh faham Okey. Itu adalah dipanggil sebagai kias. Kaqaulina innal alam hadis. Ni dia bagi contoh. Wa kullu hadis lahu muhdis. Contoh yang saya sebut juga lah. Fal alam lahu muhdis wal matlub mawjud fil muqaddimati dalil. Okey. Yang ketiga, takulu munasabah fil istimal madlul ala dalil fa huwa istiqra'. Okey, sekiranya keselarian tersebut merangkumi madlul ke atas dalil, maka disebut sebagai istiqra'. Contoh kita, kullu imra'atin tahidu fa aqallu haidaha yawman wa lailah wa aktsaruhu 15 yawman. Jadi setiap wanita itu datang haid, paling minimum haid dia 1 hari 1 malam, paling panjang 15 hari. Ini kita istiqra'. Macam Imam Syafi'i buat dekat wanita bersih yang dia kahwini. So dia kaji setiap wanita tersebut. Jadi sebab tu dalam bab haid, Imam Syafi'i lebih tepat sebab dia buat survey, dia buat statistik, dia buat istiqra'. Wa afradu nisa allati tataba'aha mujtahid, yang mana diikuti oleh, yang dikaji oleh seorang mujtahid. Okey, itu istiqra'. Yang ketiga, takunu munasabah ya istimalul amru tsalis ala bayani alaqati bainahuma wa huwa ilatu hawa yusamma tamsil. Okey, iaitu keselarian di antara istimal amru tsalis, perkara yang ketiga,
ke atas hubungan di antara kedua-duanya. Di antara illah, sebab ada berhimpun illah di antara arak dan juga todi tadi. Tapi illah yang mushtarak itu adalah mabuk. Keduanya itu adalah mabuk. Kalaupun kita tengok dua-dua berbuih. Jadi sebab tu ulama datangkan amal itu tangkih illah. Dia kena tahu tahqiqul mana, tahqiqul illah. Tahqiqul mana tu baru tahu rupanya sebab pengharaman arak itu adalah pada memabukkan, bukan pada minuman, bukan sebab dia cacair, bukan sebab dia berbuih, bukan sebab dia warna kuning, bukan sebab dia berbau, bukan sebab dia buat daripada anggur, tetapi adalah memabukkan. Jadi begitu juga tadi, walaupun dia tidak dibuat pada anggur, walaupun dia tak berbuih, walaupun dia tak bukan diambil tentang hukum tadi musyabah, tapi dengan sebab istirak dia pada illah haram tadi, mabuk tadi. Kaqaulina ma hukmu syar'i fil nabis. Ni sama dia bagi contoh nabis. Nabis ni sejenis minuman yang memabukkan. Fa yakunu dalihu hukum al-aslu wa hukum syar'i fil qarmi, iaitu persamaan dia hukum dengan hukum yang ada pada syarak, iaitu arak. Faqadin raja kullu min al-asli wal fahi fil amri akhar jami'il lahuma fi wa illa, iaitu apa yang menghubungkan di antara dua perkara tersebut, iaitu illah. Kalau dalam mantik dia panggil hadul awsat. Hadul awsat ni adalah illah. Benda yang sama saja. Hadul awsat dalam kias mantiki. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Okay, nanti kita masuk perbincangan yang seterusnya, dalil wa aqsamuhu. Apa? InsyaAllah lepas raya, kalau esok kalau sibuk nak raya, kita sambung lepas raya. Kita istiqamah sehinggalah habis kitab ini, sama ada slow ataupun laju, tak ada masalah. Okey. Jadi setakat tu dulu untuk malam ni. Ada apa-apa soalan? Ataupun nanti insyaAllah saya akan buat pada waktu kan selain pada malam lah. Kalau lepas bulan puasa, kita boleh buat waktu siang atau waktu pagi, hari minggu. Mudah-mudahan kita dapat menghabiskan bacaan kita ni. Sangat bermanfaat. Bab yang paling penting adalah bab istidlal, dan kebanyakan satizah kita dan juga pelajar-pelajar kita sukar untuk nak memahami bab ini dan memerlukan kepada kefahaman yang lebih mendalam. Okey, ada apa soalan? Ustaz, nak tanya Ustaz. Tadi tak jelas yang contoh dal tu, yang dal tu dalil dulu, dalil aqimus solah. Okey. Lepas tu madlul dia perintah pada wajib. Solat itu adalah wajib. Okey. Dal dia apa Ustaz? Dal al-amru yufidu wajib. Maksud setiap fi'il amal memberi faedah wajib. Okey. Okey. Kalau tak ada soalan, setakat itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya minta maaf tak boleh nak panjang sikit sebab dia jadi letih je, nak tu mengantuk. Kita sikit-sikit tak apa, yang penting bermanfaat, dan kita ada rakam. Siapa yang tak berkesempatan dia boleh tengok rakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.